Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, marilah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surah yang dibacakan tadi, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang malam Lailatul Qadar yang kelebihannya lebih daripada 1000 bulan atau lebih dari 80 tahun berbanding dengan malam-malam biasa. Kebanyakan ulama berpendapat lazimnya terjadi Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di sepertiga akhir Ramadan. Pada malam itu Al-Quran mula diturun, dan pada malam itu juga para malaikat dan juga Jibril diturun ke bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, jelas daripada Al-Quran dan hadis tentang kelebihan malam Lailatul Qadar ini. Sebagai orang yang beriman, marilah kita sama-sama pastikan tidak ada satu malam pun selepas hari ini yang kita tidak bangun bertahajud, membaca Al-Quran dan berdoa memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Yang bermaksud, wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah dari tidur separuh malam atau kurang atau lebih untuk bertahajud, dan bacalah Al-Quran dengan teliti. Sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu kata-kata yang berat. Sesungguhnya bangun bertahajud di waktu malam itu sangat berat, dan membaca Al-Quran pada waktu itu adalah lebih berkesan. Ayat yang dibacakan tadi merupakan arahan kepada Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam supaya bangun di waktu malam hari bertahajud serta membaca Al-Quran dan menghayati maksudnya sebagai latihan untuk membina kekuatan jasmani dan rohani bagi melayakkan mereka memikul amanah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang dimaksudkan ialah quwwatun muhtadiyah, seperti mana yang disebut oleh Asy-Syahib Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, iaitu kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang berusaha mengikut kaedah yang ditetapkan. Kekuatan ini amat penting bagi kita kerana amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita amat berat, iaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud sesungguhnya aku menjadikan khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, kita dituntut mengimarahkan bumi Allah ini berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana kata As-Sahid Hasan Al-Banna, Al-Quranu dusturuna war rasulu qudwatuna. Yang bermaksud Al-Quran adalah perlembagaan kita dan Rasulullah adalah ikutan kita. Sebenarnya amanah yang berat ini telah dibentangkan kepada langit, bumi dan gunung, tetapi semuanya tidak sanggup menerima, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha
wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah bentankan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-ganan. Lalu semuanya enggan untuk memikulnya kerana khawatir tidak mampu melaksanakannya. Lalu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Kalau setinggi langit yang melindungi seluruh alam, seluas bumi yang menanggung hampir semua makhluk Allah, dan sebesar gunung ganan yang terpacak kuat tidak sanggup memikul amanah Allah yang berat ini, apakah kita manusia yang lemah ini mampu memikulnya tanpa kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah tentu tidak. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui dan bijaksana ini telah mengarah kita supaya menambah kekuatan yang sedia ada dengan kekuatan yang sebenar, iaitu kuwatun muhtadiyah, bagi melayakkan kita memikul amanah yang berat itu. Kekuatan anugerah Allah ini tidak dapat diperolehi melainkan dengan amalan qiyamul lail, solat tahajud di malam hari, serta membaca Al-Quran dan menghayati kandungannya. Kerana dengan melatih diri bangun di waktu malam dapat menguatkan jasmani dan rohani sebagai persiapan untuk menghadapi berbagai ujian dan cabaran. Al-Quran adalah petunjuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang bermaksud, dengan Al-Quran Allah menunjuk jalan-jalan selamat kepada sesiapa yang mengikut keredaannya dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya, serta menunjuk mereka ke jalan yang lurus. Berusaha memahami Al-Quran adalah wajib, kerana Al-Quran itu adalah perlembagaan hidup kita. Quran itu adalah perlembagaan hidup bagi kita yang perlu dirujuk setiap masa. Dengan kesungguhan membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya, kita akan dapat membebaskan diri kita daripada kejahilan tentang agama kita sendiri yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Bila kita memahami Al-Quran dan beramal dengan segala ajarannya, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk membolehkan kita meneruskan perjuangan. Tanpa kekuatan anugerah Allah ini, tidak mungkin kita mampu bertahan dalam usaha menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sama ada perjuangan itu dari segi ekonomi, politik atau sosial. Kerana perjalanannya amat jauh, laluannya amat sukar, penuh dengan ujian dan halangan. Sama ada ujian itu datang dari dalam diri kita sendiri yang disebut sebagai hawa nafsu, atau syaitan yang terdiri daripada jin dan manusia yang sentiasa berusaha siang dan malam untuk menghalang dan meson manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan yang digerakkan oleh semangat dan perasaan semata-mata tidak akan dapat bertahan lama, sama ada pejuan-pejuannya gugur di tengah jalan atau tergelincir dari landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini, saya menyeru kepada seluruh warga KMB dan juga warga YMB khususnya dan seluruh umat Islam agar sama-sama membina kekuatan diri kita dengan amalan tahajud secara berterusan, membaca Al-Quran dan beramal dengan ajarannya. Marilah kita rebut 10 terakhir Ramadan yang mulia ini, sama-sama berusaha memperbanyakkan amalan bertahajud, membaca dan merenung kandungan Al-Quran, serta berdoa untuk keselamatan diri kita, sahabat kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita mendapat ihya Ramadan, ihya bersama Lailatul Qadri pada tahun ini. Insya-Allah dengan
keikhlasan kita, dengan kesungguhan kita, perjuangan menegakkan ekonomi, pendidikan dan kebajikan mengikut kaedah Islam ini di bumi Malaysia akan berjaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nar wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju khaira. Allahumma sarif 'anna al-waba' wal bala' bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma tahassanna bi dzil 'izzah wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkal 'ala al-hayy alladzi la yamut wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh sallam walhamdulillahi rabbil alamin.